Bapak Ibu Saudara, ini kita akan merenungkan satu tema yaitu menuju kedewasaan rohani. 今天我们要一起分享一个主题呢，就是走向灵性的成熟。 Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 6 ayat 3. 今天经文是取自希伯来书5章11到14节。 Kita akan dibantu dengan Alkitab Suara. 我们讲聆听主的话语， Mari kita menyimaknya bersama-sama. 我们注意听。 Bapak Ibu Saudara, pernahkah melihat hewan yang satu ini? 大家看这只动物吗？ Ada yang pernah? 有没有人看过？ Ada yang ngangguk-ngangguk ya? 是有人 Mungkin 好 sudah 像 pernah 看过 lihat. 啊。 Atau yang satu ini. 或者另一个照片我们看， Nah, ini namanya adalah axolotl. 这只动物呢叫做美须螈。 Axolotl ini memiliki bentuk yang unik. 美须螈具有一个很独特的形状， Wajahnya senyum ya, jadi terkesan imut dan lucu. 它面带笑容，看起来很可爱。 Axolotl adalah salamander atau amfibi yang mampu bertahan selama 10 sampai 15 tahun. 美须螈呢是属于益智熔岩，能够呢具有10到15年的 Namun 坚 saat 持 ini, 生活。 axolotl terancam punah. 但是美须螈呢，很快呢要灭绝了， Karena penangkapan liar, polusi air maupun serangan musuh. 因为有非法的抓捕，是有污染，并且呢环境的破坏。 Yang mau saya soroti adalah bentuk tubuh dari axolotl ini dari kecil sampai dewasa itu sama. 其实我要强调的就是美须螈它的身体形状呢，从小到大它的形状都是一样的， Yaitu mirip seperti kecebong. 就是好像蝌蚪一样。 Nah, karena bentuk fisiknya yang unik, maka para ilmuwan dan para filsuf itu mengkategorikan axolotl ini sebagai simbol seseorang yang takut untuk bertumbuh. 因为它的身体形状呢很独特，所以呢很多科学家呢把这个动物成为了一个表彰，表示了一个不愿意成长的人， Karena tadi ya, bentuknya sama 因为它的形状都是不变的， dari kecil sampai dewasa. 从小到大都一样。 Bapak Saudara, di dunia ini ada fobia tentang seseorang yang takut untuk bertumbuh. 在这个世界呢，同时有一个叫做惧怕成长的疾病， Namanya adalah geraskofobia. 那就是惧怕成长症。 Geraskofobia adalah fobia di mana seseorang itu merasa takut untuk bertumbuh dewasa. 就是这个病毒，就是这个病呢，就是指的是一个人呢不愿意成长。 Dilansir dari berita di Amerika USA Today, 其次就是 US Today 的新闻， ada seorang anak kecil di Meksiko berusia 14 tahun yang memiliki rasa takut untuk bertumbuh. 在墨西哥有一个孩子呢，14岁呢，他不愿意成长。 Kemungkinan anak ini adalah anak pertama atau orang dunia pertama yang menderita geraskofobia ini. 也可以说，这个全世界第一得到这个症。 Jadi anak ini merasa gelisah setiap kali ada perubahan bentuk fisik yang mengarah ke arah orang dewasa. 当他开始成长的时候，他的身体走向成熟，他感到很惧怕。 Jadi anak ini melakukan berbagai cara supaya dia tidak cepat tumbuh dewasa. 他想尽办法为了不成长， Misalnya, 比如说， dia takut tinggi, jadi dia membungkukkan badannya. 他怕他身高，所以呢，他一般都是会婉曲他的身体。 Kemudian dia juga menjaga asupan makanannya. 他要保持他的饮食方面， Kemudian dia juga menggunakan nada-nada tinggi supaya tidak menjadi nada berat seperti orang dewasa. 他平时会用高音，好让不会好像成年人一样很沉重的声音。 Adakah di antara kita yang takut bertambah dewasa? 我们其中有没有人怕成长呢？ Mungkin di sini ada yang sudah kepala 3, 4, 5, atau 6. 可能在这儿的各位呢，有的已经30、40、50或者60岁了。 Kita takut untuk tumbuh dewasa. 我们很惧怕、害怕成长。
Di dalam Ibrani pasal 5, Bapak Saudara, ada orang Kristen yang menolak untuk bertumbuh dewasa. 在希伯来书5章，我们看到有一些信徒呢拒绝了他们健康的成长。 Penulis Ibrani mendapati bahwa para pembacanya ini menolak untuk bertumbuh dengan sehat. 他们拒绝了成长， Mereka hanya bisa menerima asupan susu daripada makanan keras. 经文记载了他们只接受奶，而拒绝了这个干粮。 Padahal susu diperuntukkan oleh orang-orang yang baru percaya. 其实奶指的是刚信主的人喝的、吃的， Mereka belum siap untuk menerima makanan keras. 可是他们还不能吃干粮的人。 Dan kata keras di sini dalam bahasa asli berarti makanan yang padat. 如果原文指的是很扎实的饮食， Penulis mengingatkan para pembaca bahwa orang dewasa itu seharusnya mengkonsumsi makanan keras, bukan susu. 经文呢强调呢，信徒呢应该吃干粮，而不能停止在吃奶。 Dan makanan keras ini berarti apa? Kebenaran firman Tuhan yang diterima. 干粮指的是圣经的真理。 Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa aksolotil itu memiliki pola hidup alami yang ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta. 我们可以看到，这个刚才我们所看的美须螈呢，是具有神制定的一个成长的一个过程。 Bentuk tubuhnya sama, itu saja. 它的身体仍然这样。 Tentu kita tidak sama dengan aksolotil ataupun menderita geraskofobia. 当然，我们不是好像美须螈，或者我们如得了这个怕成长、惧怕症。 Kita tidak mau di tahap itu saja, kita tidak mau takut untuk bertumbuh dewasa. 我们不想停留呢，从来没有成长。 Bapak Saudara, sebagai orang Kristen kita perlu bertumbuh dewasa, termasuk dewasa rohani. 作为基督徒，我们必须成长，并且我们的灵性要更加的成熟。 Bagaimana kita bisa dewasa rohani? 怎么样呢？走向这个灵性成熟度呢？ Kita akan temukan jawabannya di dalam Ibrani pasal 5 dan 6. 我们一起得到从5章6章得到答案。 Kalau kita melihat pasal Ibrani pasal 5 dan 6, 如果我们看到希伯来书5章和6章， Ibrani pasal 5 yang tadi kita baca adalah masalah ketidakdewasaan rohani. 5章提到呢有一个问题呢，就是他们不成熟。 Dan Ibrani pasal 6 adalah solusi 那 untuk 6 dewasa 章 rohani. 就是对5章的解决方案， Ada masalah, ada solusi. 有问题有解决方案。 Di dalam Ibrani 5 ada masalah ketidakdewasaan rohani. 那5章呢提到有很大的问题，信徒不成熟。 Penulis Ibrani melihat para pembacanya yaitu orang Kristen itu tidak dewasa rohani. 这个希伯来作者看到当时的信徒呢有一个问题，因为他们不成熟。 Mereka tidak siap menerima ajaran yang diberikan karena apa? Karena mereka lamban dalam hal mendengarkan. 他们没有接受所教导的道理，因为他们拒绝了，并且他们很迟钝的听。 Mereka lambat belajar, mereka malas. 他们有怠惰的精神，并且他们不想聆听。 Jika kita membaca perikop sebelumnya, ajaran yang dimaksud adalah ajaran tentang Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. 如果我们看到从5章的处境中，其实所提到的教导就是论到麦基希德有关耶稣基督的教导。 Mereka tidak siap untuk menerima ajaran ini karena terlalu mendalam. 他们没有预备来聆听这个真理，因为对他们来说，这个是太深了。 Mereka masih memerlukan susu, padahal mereka seharusnya menerima makanan keras. 他们应当吃干粮，但是他们仍然喜欢吃奶。 Bapak Saudara, berapa lama kalau kita harus belajar tentang ajaran-ajaran yang mendalam? 我们要学很深的教导，到底需要多长时间呢？ Memang penulis tidak menuliskan berapa lama. 经文并没有提到要多长时间才能学到。 Tetapi penulis Ibrani melihat bahwa para pembacanya itu sebenarnya sudah siap untuk menerima makanan keras. 但是从经文我们可以看到有一个提示，其实当时的信徒已经有这个能力来吃干粮。
tetapi mereka lamban mendengarkan. 但是他们很迟钝的听。 Biasanya di sekolah, guru mengenal murid-muridnya. 平时老师认识他的同学， Ada tipe pembelajar anak yang mudah menangkap cepat, ada juga yang lambat. 有的反应比较快的，有的反应比较迟钝的。 Berkali-kali guru harus mengulangi pelajarannya dengan sabar kalau menemukan ada anak murid yang tipe pembelajarnya lambat. 老师必须充满耐心，如果面对了比较迟钝的学生， Inilah kondisi para pembaca di Ibrani pada saat itu. 这就是大概当时希伯来读者的处境。 Penulis menasihatkan bahwa mereka jangan lambat dalam mendengarkan. 希伯来作者呢提醒他们：你们聆听的时候不要迟钝， Mereka perlu menjadi pembelajar firman yang baik. 你们必须刻苦的学习， Mereka juga perlu menerima ajaran yang lebih mendalam 你们必须学的更深的教导。 dan bahkan mengajarkannya. 同时，如果可以的话，你们要教导别人。 Bapak Ibu Saudara, penulis menasihati kepada para pembaca, jangan siap hanya menerima asupan firman Tuhan yang mendasar. 经文提到呢，希伯来作者提醒他们：你们不要单吃奶 Seperti bayi yang minum susu. 就是好像婴儿吃奶一样。 Nah, penulis menggunakan susu dan makanan keras ini sebagai gambaran tentang kedewasaan rohani. 经文用吃奶和吃干粮作为一个形容了当时的属灵情况。 Ia mengontraskan antara bayi dengan orang dewasa. 作者呢是做一个对比，就是成人吃的与小孩子吃的。 Sebagai anak kecil yang masih menyusu, mereka tidak mampu mencerna makanan keras. 作为小孩子呢，他们是无法消化干粮。 Saya salut di sini bagi para ibu-ibu yang mengerti kapan bayinya menangis. 所以我很佩服呢，如果母亲呢知道婴儿为什么哭泣， Termasuk ibu-ibu yang mengetahui kapan bayinya minta susu. 同时知道什么时候他的孩子呢需要吃奶。 Bapak Saudara, salah satu indikator pertumbuhan fisik seseorang menjadi dewasa adalah asupan makan yang diterimanya. 就是要决定一个人成长与否呢，是看他吃什么样的食物。 Seorang yang dewasa adalah orang yang siap untuk mencerna makanan keras. 一个成熟的人，他是预备好吃干粮。 Orang dewasa membutuhkan makanan padat, bukan susu. 成熟的人需要吃干粮，而不是吃奶。 Demikian juga dengan kedewasaan rohani. 同时，我们的灵性成熟度呢， Itu tergantung pada asupan firman Tuhan yang kita terima. 取决于我们有多少吸收主的话语。 Makanan keras di sini berbicara tentang firman Tuhan yang kita terima dan kita perlu melakukannya. 干粮指的神的话语，我们必须接受，并且活出来。 Jika firman Tuhan mengingatkan, kita mau diingatkan. 如果神的话语提醒我们也是要愿意聆听。 Jika firman Tuhan mau mendidik, kita mau dididik. 如果神的话语教训我们也愿意有受教的心。 Jika firman Tuhan mau menegur kita, kita siap untuk ditegur. 如果圣经要责备我们也有谦卑的心来领受。 Bapak Ibu Saudara, susu biasanya diminum bayi yang masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. 如果吃奶的，一般都是不能分辨善恶的人。 Berbeda dengan orang dewasa yang sudah diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan etis. 如果成熟的人，他有一个决定善恶的伦理判断。 Dan salah satu hal yang membuat orang dewasa bisa mengambil keputusan adalah peka terhadap hal rohani. 其中呢，这个成人和小人的分别，成人能够做出一个属灵的判断。 Mereka mempunyai panca indera yang terlatih, 他们有一个狩猎的五官。 seperti olahragawan yang siap berlatih dan bertanding. 正如那个运动员，他们预备好来参加比赛。 Mereka terlatih secara rohani dan itu menjadi modal mereka untuk menuju dewasa rohani. 他们已经被训练了，属灵上有得以操练，所以他们可以走向成熟。 Sehingga mereka mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. 他们可以分辨是非。 Tentu standarnya adalah firman Tuhan. 标准当然在主的话语。 Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity berkata, 有一位神学家C.S. Lewis 在他的书中《Mere Christianity》，
Esensi kekristenan adalah bukan membuat orang-orang menjadi lebih baik atau nice people. 他说，基督徒的核心并不是使人更加好或者成为好人， Tetapi membuat orang-orang baik menjadi manusia baru atau nice man. 他是怎么样把一个好人成为新人或者 new man。 Agama-agama lainnya mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi orang yang baik. 其他宗教一般教我们怎么样成为好人， Tetapi di dalam kekristenan kita diajarkan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baru. 但是在基督徒，我们的信仰教导我们怎么样成为一个新人。 Dan untuk menuju dewasa rohani, sebagai manusia baru kita dimampukan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 要走向成熟或者成为新的人，我们必备一个分辨善恶的能力。 Dan ada proses pembentukan Allah untuk kita bisa bertumbuh semakin dewasa. 有神进化磨练的过程，好让我们可以不断的成长。 Berbicara tentang pembentukan, saya teringat dengan metamorfosis. 说到成长，我记得这个metamorphosis 的过程。 Metamorfosis adalah perubahan bentuk. metamorphosis 是我们的身体形状有所改变 Contohnya kupu-kupu. 比如说蝴蝶， Perhatikan Bapak Ibu Saudara, 我们注意一下， kupu-kupu tidak hanya mengalami perubahan fisik, 蝴蝶呢不单单是身体呢有所变化， tetapi juga gaya hidup. 可是它的生活方式也有所改变 Ulat merangkak, kupu-kupu terbang. 这个从小虫子呢爬，然后到了蝴蝶，它就飞了。 Ulat makan madu, ulat makan daun, kupu-kupu menghisap madu. 小虫子呢吃这个叶子，然后呢蝴蝶呢吃米。 Ulat berjalan lambat, kupu-kupu terbang dengan cepat. 一个呢是爬得很慢，一个呢是飞得很快。 Dan juga ulat kelihatan rakus karena banyak makan dan kupu-kupu terlihat anggun. 我们看到小虫子呢，好像Ada 很喜欢吃， Jadi ada suatu transformasi atau perubahan yang total. 所以呢有一个全然的改变 Demikian kita sebagai orang percaya. 作为信徒一样， Kita tidak hanya mau berhenti sampai di tahap ulat yang kecil, tetapi kita mau bertumbuh dewasa seperti 我 kupu-kupu. 们不单单停留在虫子的成长阶段，但是我们要走向好像蝴蝶一样。 Tentu bukan hanya perubahan fisik dari bayi yang minum susu sampai orang dewasa yang makan makanan keras. 当然，我们渴慕不单单是我们身体如婴儿走向这个成人一样的变化， Tetapi ada pembaruan konsep diri menurut kebenaran-kebenaran Allah. 但是我们的思想呢，必须以 Pikiran 主的旨意有所改变。 Pikiran, emosi, dan karakter kita juga diubahkan 我们的情、我们的理、我们的智呢，必须有所变化， untuk semakin serupa dengan Kristus. 让我们更像耶稣基督。 Dan pada minggu terakhir di bulan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. 而今天呢，我们也一起学习怎么样呢，可以成为如耶稣一般。 Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi dewasa kita perlu latihan rohani. 如果我们要走向成熟，我们必须操练。 Tidak bisa instan, perlu proses. 操练呢，必须有过程，并不是自然而然。 Pastor Rick Warren di dalam buku Purpose Driven Life menuliskan 这个一位牧师 Rick Warren 在他的书中曾经提到， tentang spiritual maturity atau kedewasaan rohani. 有关这个灵性成熟度。 Dan jika diterjemahkan akan menjadi seperti ini. 如果翻译呢，将成为这样。 Kedewasaan rohani itu tidak bisa instan, tetapi perlu proses. 灵性的成长度呢，是必须有过程，不能自然而然得 Itu 到。 adalah perkembangan yang bertahap dan progresif yang akan menghabiskan sisa hidupmu. 这个是一个一步一步呢，而且向进呢，是将消灭了我们的整个时间的生命。 Tuhan lebih tertarik dari siapa kamu daripada apa yang kamu lakukan. 神呢，必须更加注意你是谁，比起你做了什么。 Kita adalah manusia, bukan perbuatan manusia. 我们是人类，而不是人的作为。 Bapak Ibu Saudara, kedewasaan rohani tidak bisa instan, tapi perlu proses. 我们要走上成熟，并不是自然而然发生的。 Dan izinkanlah Allah untuk membentuk kita melewati proses menuju dewasa rohani. 我们一起求主呢，来磨练我们走向这个成熟的过程。 Di tengah proses menuju dewasa rohani, kita perlu disiplin rohani yang intensional. 我们必须有一个特意训练，使我们走向成长。 Ibrani 5:14 bertuliskan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. 经文告诉我们，
吃干粮的，他们具有一个心窍训练的通达。 Kita perlu melatih panca indera kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们必须通过主的话语，我们不断的默想， Dengan demikian kita dapat bergaul karib dengan Allah dan firman-Nya. 这样我们跟神有一个密切的关系。 Kita bersyukur di gereja kita ada gerakan membaca Alkitab. 我们感谢主，在我们教会有读经运动， Dan mari kita melakukannya setiap hari supaya kita bisa bertumbuh dewasa rohani. 我们必须天天的一起读经，我们一起完成这个教会的使命吧。 Kita akan belajar bagaimana solusi menjadi dewasa rohani. 接下来我们看6章解决方案，怎么样走向这个灵性成熟。 Setelah melihat ada masalah ketidakdewasaan rohani, penulis menulis solusi untuk bagaimana kita bisa menuju dewasa rohani. 当5章呢，作者看到问题，6章作者提出解决方案。 Ia berkata, marilah kita meninggalkan asas-asas dasar dan kita menerima instruksi yang lebih lanjut. 经文告诉我们，所以我们应当离开基督道理的开端，协力得到完全的进步。 Jangan sampai kita hanya berhenti di ajaran dasar, tetapi kita tidak mau bertumbuh dewasa. 我们不要停留在基督道理的开端，但是我们必须进一步。 Kita hanya menerima susu, bukan makanan keras. 我们得单单接受奶，没有接受干粮。 Kita harus terus maju, terus ada progresnya. Tidak boleh kembali kepada keadaan kita yang masih kecil. 我们不能停留，我们必须更上一层楼。 Seperti pada waktu kita baru pertama kali percaya kepada Yesus. 就如起初我们刚信主一样， Bapak Ibu Saudara, kita harus menerima instruksi yang lebih lanjut, yaitu pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. 我们必须进一步接受更深的教导，比如说有关信靠神各样的洗礼、按手之礼、死人复活。 Dan kita dapat menuju dewasa rohani dengan sebuah pengakuan bahwa jika Tuhan mengizinkannya. 我们也是更加的成熟，如果我们接受，如果照主的旨意进行这样的一个教训。 Bapak Saudara, penulis Ibrani tahu bahwa dia harus menggembalakan orang Kristen. 希伯来作者知道他必须牧养当时的信徒， Tetapi dia tahu bahwa dia hanyalah alat dan Tuhan yang bekerja di dalam hati manusia. 他知道他自己就是神的器皿，而他的信徒就是神的羊群。 Dengan demikian ketika kita menuju dewasa rohani, kita izinkan Tuhan yang bekerja dalam hati kita. 所以呢，走向成熟等于是让神工作。 Dan jika Tuhan mengizinkannya juga berarti apa? Kita ada sikap untuk berserah secara penuh kepada Allah. 让允许神来工作呢，证明了我们愿意被神陶造。 Supaya kita bisa dewasa rohani, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita perlu berserah kepada Allah. 走向成熟呢，意味着我们不能单靠我们自己，我们必须依靠主。 Kita tidak boleh mengatakan bahwa ajaran yang telah kita terima ini sudah cukup untuk kita. 我们绝不能说我们所接受的教导已经足够了， Kita mau terus belajar. 我们必须继续的读书学习， Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam dan bergaul dengan firman-Nya. 我们必须更加的认识，并且要跟神建立关系。 Supaya apa? Supaya kalau kita ada persoalan, kita tidak menjadi murtad. 好让如果我们有问题，我们没有离开我们的信仰， Supaya kita tidak meninggalkan iman kita. 让我们没有放弃我们的信仰。 Oh Tuhan, aku sudah sekian kali mengikut Engkau, tetapi masih ada persoalan dan permasalahan. 主啊，我这么久了跟随你，但是为什么我的生命呢充满问题？ Ada juga yang meninggalkan imannya karena kecewa dengan sesama orang percaya. 有的离开了他的信仰，因为失望了。 Kalau tidak dewasa rohani, ini menjadi bahaya. 如果我们不成熟呢，这很危险。 Bapak Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan yang kita hadapi supaya kita bisa dibentuk dan semakin dewasa. 有时候神允许我们生命充满了挣扎，好让我们得以磨练，走向成熟。 Memang tidak mudah, tetapi selalu ada anugerah. 当然不容易，但是相信呢有恩典。 Kita bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi pegangan kita ketika kita mengalami pergulatan rohani. 有神的话语呢来帮助我们。 Bapak Saudara, satu hari ada 24 jam. 一天有24小时， Berapa lama waktu yang engkau sediakan untuk Tuhan?
有多长时间我们留给神， Sediakan, bukan sisakan. 我们留下，而不是剩余的给神。 Bapak Saudara, pernahkah kita berpikir kalau Allah tidak menyatakan dirinya melalui firman-Nya, kita tidak dapat mempunyai standar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. 如果神没有通过他的圣经来展示他的旨意，我们从来不会分辨这个好歹。 Kita bersyukur bahwa Allah berfirman kepada kita. 我们感谢主，因为神向我们说话， Dan juga mari ini menjadi kunci kita untuk bertumbuh dewasa. 这个也成为我们走向成熟的秘诀。 Merenungkan firman Tuhan. 默想主的话语， Selagi Allah berfirman kepada kita. 趁着神向我们说话。 Bapak Saudara, sesungguhnya janganlah kita menyisipkan Allah dalam jadwal kita, tetapi tetapkan jadwal kita setelah kita bertemu dengan Tuhan. 其实我们不要把我们的时间表呢就是把神放在里面，但是我们当已经遇见了神，我们才是设置我们的时间表。 Contoh sibuk. Saya sibuk, saya nggak ada waktu saat teduh. 我忙东忙西的， Bapak Saudara, kalau kita tidak memberi waktu untuk Tuhan, Tuhan tidak akan memberi waktu kepada kita untuk mengerjakan kesibukan kita. 如果我们没有给神时间，神也没有给我们时间来完成了我们的工作。 Tetapkanlah jadwalmu setelah engkau bertemu dengan Tuhan. 我们固定一段时间来寻求神， Setiap pagi, setiap hari. 每天早晨，每一天。 Dan di tengah persoalan, supaya kita bisa bertemu dewasa rohani, kita bisa duduk diam merenungkan firman Tuhan. 好让我们能够呢安静默祷在主的跟前， Kita mendengarkan suaranya. 聆听主的话语， Dan ingatlah ada api Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. 相信有胜利的大能来帮助我们。 Seperti minggu lalu kita memperingati Pentakosta. 正如我们上个星期纪念了这个圣灵降临节， Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk bertumbuh semakin dewasa rohani. 有圣灵帮助我们，好让我们更加的成长成熟。 Bapak Saudara, sambil mempersiapkan ini, saya merenungkan bahwa kedewasaan rohani itu tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen. 当我预备这讲章的时候，我就反思了，其实呢，成熟呢跟我们多长时间信主是没有关系。 Tetapi seberapa sering kita berinteraksi dengan Allah dan firman-Nya. 但是跟我们有多长时间与神建立关系 Oh, 才是关键。 aku orang Kristen, aku rajin ibadah, rajin ke gereja. 我是基督徒，我常常来教会侍奉主。 Oh, aku aktif melayani. 我是常常侍奉。 Oh, aku pakai kalung salib. 我是穿这个十字架的。 Oh, aku menjadi majelis atau pemimpin gereja. 我所以只是教会领袖。 Itu bukan tolak ukur kita menjadi dewasa rohani. 这并不是标准。 Kedewasaan rohani tidak diukur dengan hal-hal yang demikian. 神灵成熟度并没有用这些东西来衡量的。 Tetapi kedewasaan rohani berbicara tentang relasi kita dengan Allah. 这个属灵成熟度呢，指的我们跟神之间的关系， Bagaimana kita bisa mendengarkan suaranya setiap hari. 是我们生命的故事怎么样天天聆听神的声音。 Dan kita bersedia dibimbing oleh Allah di dalam hubungan cinta kasih-Nya dalam Allah 我 Tritunggal. 们愿意呢，在三位一体真神之爱呢，愿意被他引领。 Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 神父、圣子、圣灵。 Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa rohani adalah orang yang merasa dirinya belum dewasa dan mau terus belajar. 成熟的人呢，认为自己呢不成熟，他愿意的学习。 Orang yang merasa dirinya tidak layak dan butuh pertolongan Tuhan. 他认为自己不配呢，需要神的帮助。 Orang yang mau belajar peka terhadap firman Tuhan. 他是愿意学习，有受教的心。 Gereja harus terus bertumbuh dewasa. 教会要不断的成长。 Para penulis katekismus pada masa reformasi memasukkan 3 hal ini di dalam ajaran mereka. 就是当时呢，很多改革家呢， Yang disebut dengan ABC iman Kristen. 他们写到有关信仰的 ABC， Ada pengakuan iman rasuli, 10 perintah Allah, dan doa Bapa kami. 那就是使徒行传呢10诫与主导文。 Sebagai orang percaya, kalau kita sudah mengimani dan mengaminiakan hal ini, kita perlu mengajarkannya. 如果我们已经坚信了这3样，我们必须教导。
Kita tidak hanya menerima tetapi siap untuk mengajar. 我们不单单接受了相信，而且我们愿意的教导。 Jadi ada penerimaan akan Injil sekaligus ada pemahaman akan Injil. 同时有理解，并且我们接受福音， Ada penginjilan dan pemuridan. 然后呢有宣教一门训。 Dan kita bersyukur gereja kita ada gerakan ini. 我们感谢主，我们的教会具备了一切的方面。 Melalui penginjilan dan pemuridan, seorang murid Kristus dibentuk untuk semakin dewasa rohani. 就在宣教一门训呢，使一位门徒呢可以成长。 Sungguh menyedihkan ketika ada orang Kristen yang diberi kesempatan untuk bersaksi bagi Kristus, tetapi menolak karena merasa tidak mampu. 很可惜，有一些基督徒呢，他具备了这个成为见证的条件，但是他并觉得自己是无能为力。 Gereja bertanggung jawab untuk bisa mempertahankan ajaran-ajaran ini di tengah tantangan zaman. 教会有责任呢来教导真理，尤其呢在这个充满挑战的时代， Dan ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. 一代一代相传。 Bapak Saudara, suatu hari ada seorang pemuda yang bersahabat dengan sang pengkhotbah tua. 有一个故事呢，一个年轻人呢跟一个老的传道人呢是 Si pemuda ini kehilangan pekerjaan dan dia menghampiri sang pengkhotbah tua. 当时呢年轻人呢失去了工作，他找了这个年长的一个传道人。 Dia berkata, aku telah kehilangan pekerjaan. 他说我失去了工作， Aku sudah berdoa setiap hari tapi seperti Tuhan tidak menjawab doa saya. 我天天祷告，神好像不理会我。 Bagaimana ini sang pengkhotbah tua? 那怎么办呢？这个老传道 Sang pengkhotbah tua itu kemudian pindah ke ruangan lain. 老传道人就去搬到另一个房间。 Pemuda ini kaget ya Bapak Ibu Saudara. 这个年轻人吓了一跳， Bukannya jawab pertanyaan malah pengkhotbah ini pindah ke ruangan lain. 奇怪，他没有回答我的问题，反而去另一个地方。 Dan di pojok ruangan sang pengkhotbah itu berkata-kata sendiri. 然后呢，这个老的传道呢，就是在这个房间的角落， Tentu karena jauh pemuda ini tidak bisa mendengar apa yang pengkhotbah itu katakan. 因为在远，这个年轻人并没有听到这个老传道人在角落说话。 Akhirnya pemuda itu menghampiri pengkhotbah dan berkata, tadi kamu ngomong apa? Saya tidak dengar. 然后这个青年呢，走向这个老传道人，跟他说：“你刚才说什么？” Kemudian pengkhotbah itu juga berkata-kata sendiri lagi. 这个老传道人就自言自语。 Pemuda ini tidak dengar lagi Bapak Ibu Saudara. 这个年轻人并没有听到。 Kemudian sang pengkhotbah tua ini berkata apa? Saudaraku, 然后他说到：“我的兄弟， terkadang Allah berbisik, jadi kita perlu lebih dekat menghampirinya agar kita dapat mendengar suaranya lebih jelas. 有时候神向我们示意，所以我们必须走向更接近他。” Akhirnya si pemuda ini tahu mengapa sang pengkhotbah tua itu pindah ruangan. 现在呢，这个年轻人领悟了，知道为什么这个老传道呢去搬另一个地方， Supaya pemuda ini bisa datang mendekat kepadanya dan mendengarkan suaranya. 好让他可以接近这个老传道人，并且能够听他的话语。 Sama seperti kita mendengar suara Allah, 同样，当我们聆听神的话语的时候， kita perlu datang mendekat kepada Allah. 我们必须来到他的跟前。 Terkadang Allah berbisik dan kita mau datang kepadanya, 有时候神向我们示意，我们要来到他面前， supaya kita bisa mendengar suaranya dengan lebih jelas. 让我们更加清晰地聆听主的话语。 Allah tidak menjawab doa kita seperti mendatangkan petir, 神向我们说话，不是好像他打雷一样， tapi terkadang Allah berbisik 但是有时候神向我们示语， dan kita perlu peka akan firman-Nya. 我们必须敏感地聆听。 Inilah ciri-ciri dewasa rohani. 这是我们成熟的表彰。 Hari ini kita bisa belajar 今天我们可以学习， sekali lagi bahwa kedewasaan rohani itu tidak diukur seberapa lama ia menjadi orang Kristen, 成长，我们的成熟呢，并没有我们有多长时间来到教会，我们多长时间作为信徒而衡量的， melainkan seberapa sering ia berinteraksi dengan Allah dan firman-Nya. 而是我们跟神、跟他的话语之间的关系到底怎么样。 Kedewasaan rohani dapat diukur juga melalui kita meneladani Kristus. 我们的属灵成熟呢，可以我们模范耶稣基督成为表彰。
Yesus Kristus adalah sentral kehidupan orang Kristen. 耶稣基督成为我们基督徒信仰的中心， Ia telah menunjukkan kedewasaan rohani di dalam hatinya yang tulus. 他展示了怎么样是成熟， Dan juga ia mengampuni kesalahan manusia. 他饶恕了人家的过错， Ia juga mengasihi tanpa membeda-bedakan orang lain. 他的无私的爱没有分人。 Kita mau percaya kepada Yesus dengan lebih sungguh lagi. 我们要更加相信耶稣， Dan kita peka akan firman-Nya dan menjadikan kita dewasa rohani. 我们要走向神的话语，好让我们可以成熟。 Orang yang dewasa imannya akan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 那成熟的人呢，就是把圣经神的话语作为基础。 Dan hari ini kita mau melakukan dua hal. 我们今天要行了2件事。 Yang pertama, 第一呢， jangan menjadi bayi rohani, tetapi kita siap menjadi dewasa rohani. 不要成为灵性的婴儿，可是我们要在灵性上走向成熟。 Kita tidak perlu takut untuk bertumbuh dewasa. 我们要走向成长，我们不要惧怕， Tidak hanya minum susu, tetapi kita siap menerima makanan keras. 不单单吃奶，而是我们要吃干粮。 Peringatan, teguran, didikan melalui firman Tuhan. 什么教导、教训，我们也是要领受。 Yang kedua, 第二呢， milikilah indera yang terlatih 我们 untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. 我们的心窍呢，必须得以训练，好让我们可以分好歹。 Kita mau datang mendekat kepada Allah, mendengar suaranya dan peka akan firman-Nya. 我们来到神的面前，我们必须敏感他的声音。 Bapak Saudara, pernahkah mendengar lagu ini? 大 Dengan 家 lembut Tuhan Yesus memanggil. 有没有听过这首歌？耶稣基督温柔的呼召我们。 Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya supaya kita bisa mendengarkan suaranya. 耶稣呢呼召我们，好让我们可以聆听他的声音。 Di dalam Yesus, Allah menyediakan jalan pulang ke rumah, yaitu jalan pengampunan. 在基督里面呢，神提供了回家之路，那就是在基督里的饶恕。 Dan ketika kita merasa lelah di dalam kehidupan yang berdosa ini, kita mau datang mendekat kepada Dia. 当我们疲惫的时候，我们可以来到主的跟前。 Tangan Allah selalu siap menyambut dan menerima kita. 神的手呢，随时来欢迎迎接我们。 Bait yang pertama, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ia panggil kau pulanglah. 第一段呢，耶稣很温柔的呼召我们，他叫我们回家吧。 Kita akan melihat dan mendengarkan bait yang pertama dari lagu ini. 我们要看一下这一段的 Sambil 诗歌。 kita mengambil sikap berdoa, kita merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. 我们一边祷告，来反思刚才我们所听的话语。 Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Dia panggil kau pulanglah. Dengan sabar Dia menengok dan tunggu kau menyambut Dia. Pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Bapak Ibu Saudara, Allah rindu supaya kita bisa bertumbuh menuju dewasa rohani.
神渴慕我们可以走向成熟， Kita tidak mau hidup untuk diri sendiri tetapi hidup bagi Kristus. 不单单是为自己而活，是为要单单为主而活。 Mari kita berproses menuju kedewasaan rohani dan menjadi seperti yang Tuhan ingini. 来，我们走向这个过程呢，可以走向神所喜悦的生命。 Kita berdoa. 让我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. 我在天上的父，我们感恩你向我们说话， Ampuni kami kalau kami masih menjadi bayi rohani, belum dewasa rohani. 保守我们。如果我们还是如婴儿一样没有成长， Kami masih minum susu, bukan makanan keras. 我们还是吃奶没有吃干粮， Ajar kami Tuhan supaya kami bisa bertumbuh semakin dewasa rohani. 教导我们，好让我们更加的成熟。 Kami mau menerima ajaran-ajaran-Mu dan merenungkannya. 我们愿意聆听你的教导，并且不断的默想。 Kami mau datang mendekat kepadamu dan mendengarkan suaramu. 我们要更加接近你，并且呢，聆听你的声音。 Kami mau peka terhadap firman-Mu. 我们要敏感你的话， Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami 就圣灵来协助我们， untuk bisa terus meneladani Kristus di dalam kami bertumbuh dewasa rohani. 让基督成为我们唯一的模范，可以走向成长。 Terima kasih Tuhan, terima 感 kasih. 谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣基督的名，我们祷告， dan memohon pertolongan-Mu. 求主你的帮助。 Amin. 阿门。